saya masuk lagi kepada siapakah calon-calonnya yang akan ditunjukkan sebagai calon Perdana Menteri. Sekarang kita kena ingat, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju secara konsensus politik baru, maknanya secara total menyerahkan dari segi kuasa ini melantik seorang Perdana Menteri ini kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang mana Timbalan Yang di-Pertuan Agong menjadi saksi perbincangan-perbincangan antara parti politik dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada petang tadi. Jadi kalaulah dah bersetuju politik baru, jangan dipertikaikan lagi siapa yang hendak dilantik menjadi Perdana Menteri, kerana sistem majoriti itu sudah tidak lagi dikira dalam menunjukkan atau melantik seorang Perdana Menteri. Saya tidak dapat gambaran yang lengkap apa yang diperbincangkan. Kita mengambil kira yang keluar daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku jurucakap parti-parti politik yang berjumpa dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang mengatakan bahawa secara konsensusnya. Jadi kalau dia ambil secara konsensusnya, maka tidak ada lagi. Walaupun tuan-tuan, saya pun sudah maklum, perlumbaan menjadi Perdana Menteri ini cukup hebat. Di pihak pembangkang yang mempunyai 105 ahli tetap dia sebagai pembangkang, memang hendakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. 43 dari UMNO tidak diketahui secara terbuka siapa yang mereka mahu, tapi percakapan dari mulut ke mulut, kabarnya ada pencalonan Datuk Seri Najib Razak, ada pencalonan Tengku Razali. Tetapi saya dipahamkan berita-berita yang terbaru dari kajian percakapan-percakapan survei yang dibuat oleh autoriti berapa negeri, iaitu khasnya Sarawak dan Sabah, mereka memilih Datuk Seri Ismail Sabri, termasuk berapa orang yang berada dalam semenanjung ini. Kabarnya dari UMNO pun ada memilih Datuk Seri. Yang ini tidak menjadi masalah, kerana kita kena maklum bahawa apabila Muhyiddin Yassin letak jawatan, konvensyen dia, timbalannya dah patut jadi Perdana Menteri untuk meneruskan kesinambungan, tetapi kerana tidak cukup majoriti, maka terhenti di situ saja, iaitu semua anggota kabinet meletakkan jawatan. Jadi ada mungkin ahli politik, ahli parlimen ini berpendapat bahawa amat tepat dan sesuai Ismail Sabri dinaikkan menjadi Perdana Menteri. Tetapi sama ada UMNO menamakan dia, kita tidak tahu. Walau bagaimanapun, dipahamkan bahawa antara nama tadi ialah Datuk Seri Najib Razak, berdasarkan pengalaman dia sebagai bekas Perdana Menteri dan sebagainya. Dan jika berlaku pemilihan kepada Tengku Razali Hamzah, ia adalah lebih merupakan untuk win-win situation. Maknanya semua orang yang berlumba nak jadi Perdana Menteri ini, semuanya tidak kecapaian. Maksudnya kamu tidak dapat. Sebaliknya diberikan kepada Tengku Razali untuk tempoh 2 tahun ini mengendalikan kerajaan ini, untuk ke arah menyelesaikan isu pandemik ini. Di sinilah ada buruk dan ada baiknya. Ada orang mungkin boleh menerima, ada orang yang akan menentangnya. Inilah masalah, isunya akan berbangkit kalau sehari dua lagi Istana Negara telah mengutamatkan, walaupun melihat daripada email yang akan datang, tak ada sesuatu pun yang kuat untuk menunjukkan sokongannya kepada satu individu, maka pilihannya terletak kepada Yang di-Pertuan Agong berdasarkan kehendak perlembagaan melalui budi bicara tuanku. Jadi kalau tuan-tuan Istana Negara melantik ataupun menamakan Tengku Razali, adakah
Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menerimanya, ataupun bekas pemimpin politik Kerajaan Perikatan Nasional itu boleh menerimanya, dan UMNO bolehkah menerima 100% di atas penamaan itu? Ini satu persoalan yang agak menarik untuk kita semua berbincang, untuk mendengar pandangan-pandangan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah esok jam 4 petang tamat hari Rabu, saya rasa bahawa Istana Negara boleh mengumumkan siapakah yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Kalau disebutnya Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kemungkinan daripada email. Kalau dia sebutnya Tengku Razali, mungkin juga kemungkinannya kerana email yang datang itu berpecah-pecah. Ada yang tak ini tetapi tidak mencukupi majoriti yang penuh. Jadi tuan-tuan agak sukar juga bagi Istana Negara untuk menyelesaikan isu ini. Jadi kita berdoa supaya Istana Negara akan menjadi bukan saja bijak tapi bijaksana menyelesaikan masalah pelantikan seorang Perdana Menteri ini. Jadi kita sebagai rakyat, yang penting dan mustahak sekarang ini, kita mahukan negara ini aman, damai dan sejahtera. Saya penuh percaya para pemimpin politik, khasnya ahli parlimen 220 orang itu, peganglah prinsip yang penting sebagai seorang negarawan dan telah diamalkan oleh banyak pemimpin politik dunia dengan ayat yang berbisa, ayat yang memberikan kita iktizam baru. Jika kepentingan negara bermula, kepentingan peribadi berhenti. Maknanya kita kena buat kepentingan negara. Dahulukan kepentingan negara. Kepentingan negara itu termasuklah kepentingan rakyat. Kita tak boleh kata apabila kepentingan rakyat bermula, kepentingan peribadi kita terhenti. Tidak. Ayat negarawan dulu mengatakan apabila kepentingan negara bermula, maka kepentingan diri akan terhenti. Jadi kita semua haruslah berkompromi dari segi menerima hakikat itu, supaya 24 bulan yang ke depan menjelang tamat edahnya Parlimen berfungsi selama 5 tahun dapat dipulihkan dengan segera COVID-19 ini, dengan wujudnya kalau benar berlaku, bolehlah berlaku, kita tidak menjadi masalah, mungkin menguntungkan negara, iaitu mewujudkan war cabinet atau kabinet perang yang terhad untuk bertindak menyelesaikan masalah COVID-19 yang menelan meragut nyawa hampir 12,000 sekarang, dengan hampir 1.5 juta rakyat terkesan dengan COVID-19 ini, yang terjangkit dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja yang saya boleh cakap. Kan pada malam ini discussion saya, live saya lebih banyak kepada perkara-perkara yang bercakap serius, bercakap hujah dan pandangan saya sebagai seorang pengamat politik. Saya tidak bercakap dari segi emosi saya, sentimen saya sebagai ahli UMNO, tetapi bercakap apa yang saya punya pandangan. Dan juga ni, kalau tuan-tuan semua berfikiran tidak bersetuju dengan hujah-hujah tuan-tuan, saya juga menghormati. Dan saya berterima kasih tuan-tuan sanggup membuang masa hampir 40 minit mendengar pandangan-pandangan saya. Jadi itu sajalah tuan-tuan yang boleh saya cakapkan, yang saya boleh terangkan dari segi sudut pandang saya, Zahrin Muhammad Yassin.